Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam siri yang keempat yang insya-Allah kita akan kupaskan beberapa soalan, antaranya bolehkah seseorang yang sakit dia meninggalkan puasa? Dan juga antara yang lain, apa hukum seseorang itu berpuasa tetapi dia tidur sepanjang hari? Dan juga antara yang lain kita akan bincangkan berkenaan dengan puasa wisal dan juga puasa setahun. Apakah hukumnya? Maka kita ikuti siri ini sehingga selesai. Soalan yang ke-31, Ustaz, jika seseorang itu telah berniat puasa, adakah selepas dia berniat, contohnya dia berniat selepas daripada salat tarawih, maka selepas tarawih bolehkah dia makan, ataupun adakah dia tidak boleh bersama dengan isterinya setelah mana dia berniat? Maka ulama mengatakan, seseorang itu harus setelah mana dia niat untuk dia melakukan perkara-perkara yang sewajarnya dia buat, seperti mana makan dan minum, kerana ibadah itu masih belum dilaksanakan lagi. Kita berniat di malam hari ini, bermula daripada terbenam matahari sehinggalah terbitnya fajar, itu maknanya tempoh niat itu pada waktu tersebut adalah sah, adalah valid, diterima nanti untuk hukum berpuasa pada esok hari. Jadi seseorang yang telah berniat, bila mana dia melakukan perkara seperti makan, seperti minum, dan juga bersama dengan isteri contohnya, maka dia tidak perlu lagi mengulangi niatnya. Sebagai ulama kata sunat kita mengulangi niat. Sunat supaya hati kita lebih yakin. Cumanya seseorang itu apabila dia telah berniat, contoh lepas berbuka puasa dia berniat contohnya, ataupun lepas tarawih dia berniat, maka boleh lagi untuk kita makan dan minum, dan tidak menjadi kesalahan bagi seseorang itu apabila dia telah berniat untuk dia makan, minum dan melakukan perkara yang boleh membatalkan puasa kerana waktu wajib puasa masih belum sampai. Soalan yang ke-32, bolehkah seseorang yang sakit itu meninggalkan niat untuk berpuasa? Baik, hukum niat berpuasa ni dia ada hukum dia. Seseorang yang nak berpuasa maka diberi tempoh, maknanya malam sebelumnya bermula maghrib sampai terbit fajar, hukumnya ketika itu dia mesti memasang niat dia. Hukumnya adalah wajib. Jadi bagaimana pula seseorang itu yang sakit, boleh atau tidak dia meninggalkan niat? Dia meninggalkan niat sebab dia sakit. Jadi para ulama telah meringkaskan bahawa boleh sekiranya sakit itu memang kita yakin berkekalan dan sukar untuk sembuh. Contohnya seperti sakit tua, memang doktor dah sahkan. Jadi orang ini boleh dia meninggalkan niat berpuasa. Hukumnya boleh. Syaratnya kalau kita lihat dengan kemampuan zaman ini, maka kita boleh sahkan penyakit apa yang memang kita tengok dengan berpuasa itu akan menyebabkan mudarat, maka orang tersebut maka orang tersebut dia boleh meninggalkan niat untuk berpuasa. Adapun orang yang sihat walafiat seperti kita, ataupun seseorang yang dia tahu dia akan sakit tapi sakitnya tidak berkekalan, maka dia wajib berniat puasa. Dia wajib berniat puasa seperti biasa tatkala datang sakitnya. Bila datang sakit baru dia diharuskan untuk berbuka puasa. Yang inilah yang disebut oleh para ulama kita dalam kitab-kitab fiqh. Maknanya bukan kita boleh terus berbuka. Sebab pertama, bila kita berada di dalam bulan Ramadan, antara perkara yang wajib kita buat untuk kita melaksanakan ibadah puasa adalah wajib berniat puasa. Sebab itu niat itu termasuk dalam rukun ibadah puasa yang pertama. Kan kita dah bincang dalam siri yang sebelum ini. Baik, itu adalah jawapan yang ringkas dan mudah untuk kita faham berkenaan dengan niat. Soalan yang ke-33. Jika seseorang itu dia mencari nafkah, Ustaz, dengan kerja yang berat, dia buat benda-benda yang
memberatkan diri dia, seperti mana dia kerja kontrak, angkat batu, ataupun dia kerja di sawah padi, ataupun dia pergi cari kayu di hutan contohnya, yang menyebabkan dia membawa beban-beban yang berat, adakah diharuskan untuk dia berbuka puasa? Maka ulama mengatakan hukum niat itu tetap wajib untuk dia niatkan, ya, kerana dia berada di hari-hari Ramadan dan ketika itu dia diwajibkan berpuasa. Maka dia wajib berniat seperti biasa. Namun ketika mana dia melakukan kerja itu, ya, dengan kerja yang keras, kerja yang kuat sehingga dia kepenatan dan tidak dapat menahan dirinya untuk berpuasa, maka ketika itu ulama mengatakan harus untuk dia berbuka. Tapi kita tengoklah jenis kerja yang macam mana, kan? Kalau kita kerja di pejabat, contoh dia yang tempat ada aircon, ataupun kerja yang kita boleh tahan, ya, diri kita daripada membatalkan puasa, maka ulama mengatakan afdal untuk kita meneruskan puasa. Kerana puasa adalah untuk mentarbiah diri, ya, supaya benar-benar dengan ibadah puasa itu menjadikan kita sebagai hamba Allah yang menikmati lapar dan dahaga, serta kita menikmati puasanya anggota tubuh badan dan juga puasanya hati, ya, maka barulah sampai kita kepada maksud tujuan kita berpuasa. Soalan yang ke-34, Ustaz, boleh tak kita niat puasa tetapi kita masukkan insya-Allah? Contohnya, saja aku puasa esok hari insya-Allah. Menurut Imam Mawardi rahimahullah ta'ala, seseorang yang berniat dengan meletakkan insya-Allah itu, maka tidak sah puasanya kerana di situ ada unsur penangguhan. Ya, ada unsur penangguhan yang mengangkat hukum puasa tersebut kerana tidak diketahui sama ada nak dilakukan ataupun tidak. Jadi kita, bila mana kita telah pasti, ya, maknanya biasa bulan Ramadan ni kita mesti puasa, maka ketika itu tidak perlu kita meletakkan insya-Allah pada niat kita, supaya tidak ada di situ unsur penangguhan sedangkan kita berada di bulan yang diwajibkan untuk berpuasa. Soalan yang ke-35, Ustaz, jika ada seseorang yang dia meninggalkan puasa Ramadan sebelum daripada ini, yang maknanya tahun-tahun lepas dia tinggalkan puasa, kemudian dia menyesal, dia bertaubat, dia nak qada. Masalahnya dia lupa berapa hari dia puasa, ya, berapa tahun dia tinggal puasa, dia lupa tempoh berapa lama yang dia meninggalkan puasa. Jadi bagaimana cara mengqada dan bagaimana cara nak niatnya? Baik, pertama, dia wajib mengqada puasa selain daripada hari-hari yang dia yakini berpuasa. Contohnya dia bila dah bertaubat, dia bila dia dah bertaubat, maka puasa Ramadan tahun tu dia kena puasa. Ya, adapun nanti qadanya pada hari yang lain berdasarkan kiraan, ya, berdasarkan kiraan yang paling dekat, ya, dengan keyakinan dia. Contohnya dia yakin dia tak puasa selama 10 tahun contohnya. Dikira-kira lah. Contoh kita puasa di Malaysia biasa 30 hari, 30 kali setahun, maka ada 300 hari. Maka dia boleh bahagikan setiap tahun nak puasa berapa, qada, ya, ataupun ikut kepada kemampuan dia. Kalau dia boleh ganti dalam masa dalam masa 2-3 tahun, maka tafadhal untuk dia mengqada puasanya. Dan bagaimanakah cara niatnya? Iaitu dengan dia berniat secara umum. Maknanya seperti niat puasa wajib, puasa qada itu termasuk dalam jenis-jenis puasa wajib, ya, tanpa dia menentukan waktunya, ya, ataupun tanpa dia menentukan hari. Seperti mana contohnya, dia ada peluang untuk dia berpuasa qada, maka dia berniat, saja aku puasa esok hari qadaan, untuk mengqada. Maka mafhum di situ qada itu merujuk kepada puasa Ramadan. Kemudian bagaimanakah seseorang yang soalan ke-36, bagaimanakah seseorang yang puasa tapi tidur saja, Ustaz? Ni memang kaki tidur lah. Dia puasa, tidur je kerja dia. Ya, bagaimanakah puasa seseorang ini? Jadi seseorang yang berpuasa, ya, kalaupun dia tidur sehinggalah sampai kepada waktu berbuka puasa, hukum puasanya adalah sah.
hukum puasanya adalah sah. Ya. Tetapi orang sebegini dia mendapat satu kerugian yang sangat besar. Ya. Bukan satulah, bahkan banyak kerugian yang sangat besar. Kerana bila dia tidur, boleh jadi dia tak bangun untuk solat, boleh jadi dia tak bangun untuk dia meratibkan dirinya untuk membaca Quran, memperbanyakkan zikir, istighfar, selawat pada Nabi SAW. Jadi di sini dia menjadi seorang yang sangat rugi. Menjadi seorang yang sangat rugi. Rugi kenapa? Sebab dia tidak menggunakan masa Ramadannya untuk dia menambahkan amal ibadah. Sedangkan setiap amal sunnah dalam Ramadan itu diganda, naik kepada tingkatan pahala wajib. Dan setiap amal wajib digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 70 kali ganda. Jadi sebab itu bulan ini adalah bulan yang paling afdal untuk kita menambahkan amal ibadah walaupun sedikit. Hatta kita membaca Quran. Kita membaca Al-Quran, contohnya kita membaca satu huruf itu 10 pahala, Allah sampaikan kepada pahala wajib. Nak kata daripada wajib itu juga Allah gandakan lagi, sehinggalah sampai kepada had yang kita tidak ketahui. Ini antara amalan-amalan yang hebat yang Allah SWT beri pada hamba-hambanya yang berpuasa. Soalan yang ke-37, boleh tak saya saja qada puasa? Kerana khawatir bulan Ramadan yang lalu mungkin ada puasa saya yang sah dan juga tidak sah. Boleh tak boleh? Dia saja qada puasa. Kerana dia khawatir puasa dia sah atau tidak. Pertama, sekiranya dia memang syak dan ragu. Dia memang tak pasti. Maka harus untuk dia mengqadakkan puasanya. Sekiranya dia syak dan ragu. Maknanya 50-50, 50-50. Maka niatnya niat qada. Saja aku puasa qada kerana Allah Ta'ala. Adapun kalau dia saja-saja, contohnya dia tahu dah puasa dia semua sah insya-Allah, menurut fiqhnya sah. Tetapi saja nak qada. Di sini ulama mengatakan sekiranya yakin tidak mempunyai tanggungan untuk qada, maka hukumnya haram kita berpuasa. Seolah-olah kita menambahkan ibadah lagi. Dan qada ini hanya terpakai pada perkara-perkara yang telah batal. Yang telah batal atau kita ragu tadi sama ada kita telah buat telah buat ataupun tidak, adanya keraguan, adanya syak di situ. Maka itu hukum boleh atau tidak saja-saja seseorang itu qada puasa ataupun tidak. Jika seseorang itu puasa sunat. Soalan yang ke-38, jika seseorang itu puasa sunat, adakah wajib dia meneruskan puasanya sehingga berbuka puasa? Maka kata ulama dia terpulang puasa sunnah ini. Terpulang kepadanya sama ada dia nak meneruskan ataupun dia hendak berbuka puasa. Dia berbeza dengan ibadah haji. Kalau haji, walaupun kita buat haji tu haji sunat, maka kita tetap kena sempurnakan ibadah haji sehinggalah kepada rukun yang terakhir. Dia puasa, dia berbeza. Dan juga dalam puasa wajib, maka kita kena sempurnakan. Tadi haji kita kata walaupun haji sunat. Haji wajib, haji sunat, kena sempurnakan. Dalam puasa sunat, terpulang kepada orang yang tuan badan yang berpuasa. Tapi kalau puasa wajib, dia mesti untuk menghabiskan ataupun dia mesti berusaha untuk menghabiskan puasanya sedaya upaya dia. Jadi itu sekiranya seseorang itu berpuasa sunat, adakah dia wajib? Jawapannya terpulang kepada dia. Adakah dia wajib nak berbuka ataupun tidak? Itu terpulang. Soalan yang seterusnya yang ke-39, Ustaz boleh terangkan apakah puasa wisal? Baik, puasa wisal ini adalah puasa yang khusus kepada baginda Nabi SAW, iaitu berpuasa wisal. Asalnya wasalah. Wasalah maksudnya sambung, sampai. Jadi puasa yang wisal ini maksudnya puasa yang bersambung. Maknanya dia terus menerus berpuasa tanpa berbuka. Terus menerus berpuasa tanpa berbuka. Jadi
kalau kita lihat puasa dengan mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menahan diri daripada terbit fajar shadiq sehinggalah terbenamnya matahari, kemudian diwajibkan bagi kita untuk berbuka. Ini bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sahaja yang ada ibadah khusus ini, yakni puasa wisal. Dan Nabi menegah sahabat-sahabatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya aku menegah kamu daripada terus menerus puasa wisal. Ya. Maka para sahabat berkata, kami melihatmu ya Rasulullah melakukan puasa wisal, maka kami pun nak puasa seperti kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya aku itu tidak seperti kamu, ya. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tak sama. Aku ini, ya, dan aku ini sesungguhnya telah diberi makan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi minum. Jadi berdasarkan daripada hadis ini, tak boleh kita berpuasa wisal seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah khususiat, keistimewaan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, puasa seminggu contohnya, tak makan, tidak berbuka puasa, ya. Ini bagi kita memang tak mampu bagi kita sebagai orang biasa untuk meniru perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Nabi mengharamkan puasa ini kepada para sahabat dan juga kepada umatnya. Soalan yang seterusnya, soalan yang ke-40, ya. Bolehkah seseorang itu puasa setahun ataupun dipanggil siyamud dahri, puasa setahun, melainkan di hari yang diharamkan berpuasa? Maka ulama mengatakan hukumnya adalah makruh, ya. Makruh ini adalah kerana takut memberi mudarat kepada diri dia sendiri, ya, dan juga memberi mudarat kepada orang lain. Dengan apa? Dengan dia mengabaikan, ya, hak-hak orang lain seperti tuntutan nafkah dan sebagainya. Maka ulama mengatakan makruh berpuasa sedemikian. Maksudnya sekiranya tidak memudaratkan, maka tidak makruh. Tidak memudaratkan, dia boleh jaga hak-hak rumah tangga, hak dia sebagai suami mencari nafkah, maka ulama mengatakan tidak menjadi masalah. Boleh saja. Nak puasa setahun, ya, bahkan ada sahabat-sahabat kita yang puasa Nabi Daud, puasa setengah tahun. Hari ni puasa, besok berbuka, hari ni puasa, esok berbuka. Ini sangat sesuai. Khususnya kita di akhir zaman yang banyak perkara yang membawa kepada nafsu syahwat. Jadi dengan jalan puasa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lahu wija', sesungguhnya dia merupakan wija', iaitu pelindung, pendinding, ya, daripada kita terjerumus, ya, ke dalam perkara-perkara yang ditegah oleh syarak. Jadi alhamdulillah selesai 10 soal jawab kita pada siri yang ketiga ini. InsyaAllah kita bertemu dalam siri yang keempat. Nanti 10 lagi persoalan, ya, yang sama-sama kita akan bincangkan untuk menambahkan ilmu kita menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sekadar itu yang baik datang daripada Allah, kurang lemah ini kekurangan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.